jelas lah. Okey, itu kita menyentuh bab fokus. Okey, selepas fokus, satu lagi F tu dinamakan frame. Frame lah, frame macam frame gambar tu. Jadi frame ni, kita ada satu kaedah yang biasanya seorang jurukamera tu faham. Dipanggil kaedah 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau maksudnya di sini, framing yang kita bakal ambil ni, dia dipelbagaikan. Contohnya, macam kalau saya nak ambil gambar kotak ni, okey, kita ambil close up. Ni kata kita cerita pasal kotak lah. Jadi kita pergi ke, okey, frame yang pertama. Okey, kita rekod. Kita rekod, jangan kurang, ingat jangan kurang daripada 8 saat lah, kita rekod. Ni kira satu lah. Lepas tu, kita luaskan sikit macam ni. Kita ubah sikit lah angle. Rekod lagi. Ini kita panggil 2. Lepas tu kita mempelbagaikan lagi. Kita ambil high angle pula. Kita ambil shot yang tinggi pula. Kan, kita ambil shot yang tinggi pula. Kita rekod lagi. Lepas tu 8 saat, kita ambil shot yang bawah pula. Macam ni. Kita ambil shot yang bawah, kita ambil dah. Jadi maksudnya 4, 3, 1 ni atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni merupakan pelbagaian shot. Jadi contohnya, okey, saya nak cerita satu bentuk orang kata penggambaran lah. Penerbit tu menghendaki satu pakcik sedang mencangkul tanah di satu sawah lah contohnya, sawah yang kering ke apa ke. So, jadi kalau kita menggunakan konsep 4, 3, 1, 1, 2, 3, 4 ni, mula-mula sekali kita suruh pakcik tu cangkul, kita ambil long shot. Itu establish, perlu kita ingat establish tu paling penting lah. Satu-satu benda tu establishnya mungkin kalau kita ambil gambar organisasi, bangunan tersebut, kita ambil organisasi. Correct? Jadi, lepas kita ambil itu, lepas tu gambar pakcik ni tadi, okey, kita pergi close up dia dulu. Kita close up dulu ke, long shot dia dulu ke, sebab framing ni kita kena ingat. Dia ada long shot, nanti kita akan tunjuklah long shot, mid shot, close up, big close up lah. Okey, kalau saya pusing macam ni, cuba tunjuk ni kena ada looking room. Di sini kena ada looking room. Dan kalau boleh, ya kalau ada kamera yang ada T tu, hidung ni betul-betul berada dekat T itulah. So bila saya pusing macam ni, mengalah ke sini, so looking room saya lebih kepada sini. Tapi headroom kita kena jaga. Ini close up. Kalau big close up, framing kita mungkin jadi macam ni. Tapi walaupun big close up, tapi bila kita pandang macam ni, mesti terdapat, dia panggil looking room, kita kena jagalah, benda-benda ni semua kita kena jaga. Dan kalau big close up ni mungkin kita boleh potong sikit lah, tak perlu ada headroom. Okey, mid shot. Mid shot ni, kita panggil mid shot lah. Jadi mid shot. Okey. Tapi bila kita pusing sini, macam kita sedang temu ramah, so mesti ada juga satu looking room. Looking room ni penting. Looking room, headroom ni mesti kita jaga elok-elok. Cuma yang membezakannya ada British style, ada American style, ada Japanese style, itu terpulanglah pada masing-masing. Tetapi pada saya, selagi ianya sedap kita pandang, maka itu merupakan satu bentuk yang baiklah untuk dihasilkan. Over shoulder dia, kita ambil daripada bawah contohnya. Jadi kita mempelbagaikan shot-shot tu. Kita bagaikan shot tu. Okey, sekarang ni saya akan sentuhkan dari segi composition. Dari segi composition ni maksudnya framing ni kita kena jaga. Sebab composition kita kena ingat satu lagi, dia panggil nisbah 1, 3, 2, 3. Maksudnya kita tengok dalam saat ni kira frame ni, contohnya macam frame frame gambar kamera. Kita kira tak 1, 2, ni 1, 2, 3. So kita buat line macam ni. Kita buat line macam ni. Macam ni pun 2, 3 kat sini kan, 2, 3 kan. Begitu juga bawah dia macam ni. Ini pun sama macam tu. Itu pun macam ni. Kita kena ingat setengah kamera dia ada dalam frame dia tu. Kita tekan menu dia akan keluar macam ni. Apa tujuannya 1, 3, 2, 3 ni adalah composition. Composition tu maksudnya kalau kata orang sedang menemu ramah, contohnya ada seorang kat sini, ini telinga dia. Dia sedang menemu ramah. Ini orang yang ditemu ramah lah. Ini orang yang ditemu ramah. Okey, macam tu. Jadi ini merupakan composition dia. Satu untuk orang yang sedang menemu ramah ni, dan sebelah sini dia berat kepada 2, 3. Ini pun kena kita pastikan terdapat satu ruang headroom berada dalam 2, 3. Nampak tak objek ni? Kita letak composition. Jadi kita tak boleh letak yang ni lebih,
Yang ni jadi kurang. Jadi secara nalurinya dianya tak selesa untuk orang kata kita lihat. Ini merupakan composition. Tapi kalau kita nak ambil gambar contohnya bangunan ataupun landscaping, okey, kita tengok. Kita pastikan yang kita punya foreground tu sikit. Foreground tu berada dalam tahap 1. Kan? Macam ni. Macam ni. Jadi ini katalah tasik. Tasik. Ini merupakan tanah. Ini merupakan bangunan. Kan? So tasik ni mungkin ada bot satu sini, kan? Sini. Jadi kita kena ingat composition ni kita letak ni atas tu biar lebih. Foreground ni kita ambil satu saja. Tapi kalau ada kapal layar, ada kita nak ambil sikit, ada aktiviti di sini, kita dibolehkan mengambil lebih lah foreground tu. Tapi secara kebiasaan ini merupakan standard yang kita yang memang orang kata secara nalurinya manusia akan selesa melihat composition yang macam ni. Biar lebih headroom dia lebih. Kan? Begitu juga kalau kita mengambil suasana contohnya di seminar contohnya. Ingat kalau kita nak ambil suasana seminar, jangan ambil suasana yang macam mugshot macam ni, betul-betul depan. Ni kita ada tempat ni. Ini meja lah contohnya, kan. Jadi kalau bagi still camera, ini orang lah yang duduk. Jadi bagi still camera, shot macam ni memang wajar diambil sebab dianya satu. Tapi pada video kamera, seeloknya shot macam ni ataupun bangunan ke apa, kita kena selan sikit. Kita kena pergi ke tepi sini sikit ataupun ke sini sikit. Ini kita kurangkan, ini kita turunkan sampai macam ni. Okey, saya tunjuk contohnya. Okey, kalau macam seminar tadi, dia bentuk macam nilah. Macam tu. Okey, kurang ini orang lah. Ini orang, ini untuk kita establish lah, dipanggil establish dalam malah interior establish lah. Kita selankan sikit macam ni visual dia. Kita selankan. Ini kita selankan. Ini visual yang kita ambil, kita bagikan headroom tu biar agak lebih, ini terlampau lebih sikit lah. Sebenarnya kita boleh tolak sikit lah sebab ada bangku-bangku di sini, orang-orang semua duduk di sini lah, kan. Ini merupakan composition lah. Di dalam framing ni, composition tu amat penting lah. Sebab apa? Kalau kita ambil gambar yang tidak mengikuti kepiawaian, orang akan lihat, dia akan tahu ini bukan profesional punya pengambilan. So composition ni kalau kita tengok TV, kita boleh belajar lah macam mana composition yang biasa digunakan. Biasa drama ni dia amat menitik beratkan tentang composition. Okey. Setelah kita mempelajari composition, ingatlah composition, looking room, headroom semua kena jaga. Di dalam kita mempelbagaikan shot, benda ni amat penting. Dan satu lagi, kita ingat framing kita ni, setiap shot ni, macam tadi saya sebut tadi, jangan kurang daripada 8 saat. Cumanya, kalau kita kurangkan 8 saat, untuk visual, kata penyunting visual ni, untuk melakukan kerjanya amat sukar. Satu lagi, shot-shot kita tu, biarlah banyak steady shot. Shot 1, 8 cukup. Kalau kita nak pen pun, kita kena ingat, sebelum kita pen tu, kita steadykan shot satu dulu. Kurang-kurangnya 5 saat. Kita macam 1, 2, 3, 4, 5 baru kita pen. Contohnya daripada kiri ke kanan ke kiri lah. Selepas kita berhenti di sini, kita kena kira juga. Selepas kita berhenti, 1, 2, 3, 4, 5, baru kita stop. Ingat, jangan kita buat panning shot ni, zoom sini, aku nak patah balik lah, kita patah balik. Tak boleh. Itu memang tidak dibenarkan dalam orang kata apa, sistem juru kamera video ni, kecuali jika keadaan tertentu. Macam kita nanti saya akan sebutlah tentang ada petua-petua yang dipanggil the rules were made to be broken. Ni maksudnya contohnya macam liputan kenduri kahwin ni, kadang-kadang visual tu kita boleh orang kata merapu sikit lah. So yang sekarang ni kalau kita shoot, kita ingat kalau kita punya satu-satu penggambaran kita tu, kita kena kurangkan panning, tilting daripada bawah ke atas, kita kurangkan, kecuali lah macam gambar-gambar di museum, benda-benda di mana tak banyak benda bergerak, semua steady gambar, patung-patung ni. Jadi di situ kemungkinan kita boleh menggunakan banyak tilting daripada bawah naik atas, daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, ataupun zoom out. Dan kita kena ingat, zoom out yang biasa dilakukan oleh juru kamera profesional, dia bentuk lebih kurang macam ni. Dia kalau daripada atas tu, dia akan pusing ke sini dan dia baru tarik, baru zoom out. Dia bukan daripada itu terus zoom out. Itu biasanya dilakukan oleh